Terima kasih Yang Berhormat Menteri Digital kerana membentangkan rang undang-undang ini yang saya anggap amat penting dan saya menyokong sepenuhnya apa yang cuba digubarkan pada hari ini. Cuma mungkin ada beberapa perkara yang perlu ditambah baik dari segi komen-komen yang dilontarkan oleh ahli parlimen tadi dan juga oleh Malaysian Bar yang saya yakin Yang Berhormat Menteri sudah dapat memorandumnya. Tuan Yang Bertua, Leon Panetta, bekas Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat, pernah membuat satu komentar bahawasanya Amerika perlu bersiap sedia dengan insiden yang disifatkan sebagai Pearl Harbor Cyber, yakni satu metafor perlambangan merujuk pada insiden Pearl Harbor dahulu pada zaman Perang Dunia Kedua, tapi dalam konteks cyber, di mana dampak ataupun serangan yang dimulakan ke atas infrastruktur kritikal negara adalah melalui alam cyber. Jadi apa yang kita lihat semalam, jatuhnya jambatan Baltimore di Amerika, ya, spekulasi sudah pun dibuat dalam internet, kemungkinan besar ianya berlaku kerana serangan cyber. Kapal kontena yang tidak boleh terkawal dan akhirnya langgar tiang jambatan Baltimore itu. Kita tunggulah laporan forensik daripada siasatan tragedi tersebut, tetapi spekulasi sebegini tidak boleh kita nafikan sama sekali, seperti mana yang dibangkitkan oleh sahabat saya Dungun tadi tentang kehilangan MH370. Ya, kapal terbang yang mempunyai sistem avionics. Dalam hal ini saya rasa Kemaman lebih arif lagi pakar untuk bercerita dalam dewan ini tentang ancaman cyber ke atas bidang pengangkutan udara. Jadi apa yang ingin saya bangkit di sini ialah memang penting dan kita perlu luluskan undang-undang ini. Cuma saya yakin Yang Berhormat Menteri selaku pengamat undang-undang yang lebih berintegriti memahami dalam kita cuba menjaga keselamatan cyber, kita sebenarnya sedang mengimbangi antara kepentingan awam dan juga dan hak peribadi, privacy itu sendiri. Dan kita pun tahu, Yang Berhormat Menteri, pendedahan yang dibuat 10 tahun lalu oleh Edward Snowden berkenaan dengan kemampuan agensi-agensi cyber security khususnya yang ada di Amerika Syarikat seperti NSA itu sendiri sudah pun sebenarnya melanggari banyak ruang-ruang peribadi yang boleh dipertikaikan oleh undang-undang. Saya ambil contoh satu perisian dipanggil mastermind. Ini pendedahan daripada Edward Snowden. Ya, bagaimana perisian ini untuk dia mengesan serangan cyber daripada negara asing diguna pakai oleh NSA untuk dia mengintip semua laluan trafik dalam talian. Tapi masalahnya untuk dia membezakan ancaman dan bukan ancaman, dia kena tap dengan izin, dia kena intip semua saluran komunikasi dan internet, capaian internet yang ada. Dan yang lebih malang, kita tak dapat pastikan secara precise, secara khusus di mana lokasi sebenar ancaman ini bermula. Sebabnya dalam serangan cyber kita tahu ada istilah dipanggil spoof ataupun helah, tipu helah. Ya, kononnya katanya dibuat di China tapi rupanya dilancarkan dari Rusia. Jadi kita menyerang Rusia walaupun sebenarnya musuh utama dalangnya adalah China. Ini hypothetical dari segi senario. Jadi NSA mengambil pendekatan untuk menggunakan perisian ini untuk dia mengintip masuk dalam ruang-ruang peribadi sehingga terjejas semua data-data yang dikatakan sepatutnya ada secara orang kata apa dijaga oleh negara tapi telah terdedah kepada pengintipan yang tidak selari dengan undang-undang. Jadi hal ini bukan baru, malah kalau kita ambil insiden, saya ulang sekali lagi dalam dewan ini, Stuxnet. Stuxnet ni kerja agensi perisai Amerika dan Israel nak jahanamkan centrifuge Natanz nuclear generator jana kuasa nuklear di Iran, dilancarkan melalui server yang ada di Malaysia. Siapa yang bawa masuk thumb drive tu cucuk ke server komputer di Malaysia ni, kita tak tahu sampai hari ini, bukan? Jadi
Saya setujulah perlu ada undang-undang untuk membendungnya. Perlu ada yang boleh mampu tangkap, semak, sita objek-objek ini. Cuma janganlah nanti kalau dah diluluskan undang-undang ini disalahgunakan oleh kerajaan untuk mengambil, menzalimi khususnya pembangkang. Macam buat undang-undang AMLA dululah. Kan, kena tangkap orang mubah, orang haram. Tapi yang kena paguh, yang kena nasi gelugur. Kan. Jadi benda macam ni kita harap Menteri Digital yang arif tentang undang-undang boleh perbaiki dari segi integriti pelaksanaannya nanti. Dan yang terakhir saya nak sentuh sedikitlah Yang Berhormat Menteri dan Puan Yang Pertua berkenaan dengan mungkin masih awal tapi sebagai persediaan kita juga perlu bersiap sedia dari segi terma agensi ini ialah berkenaan dengan ancaman ketunggalan teknologi, singularity. Puan Yang Pertua, saya minat Arnold Schwarzenegger, Terminator. Ya, saya rasa Skynet tu tak jauh lah. It will happen anytime soon. Khususnya dalam era bila mana kita sudah pun merasai melihat kemampuan generative AI dalam teknologi IT kita. Dengan adanya Sora, adanya Devin, ini semua program perisian yang mampu melahirkan lebih banyak kemampuan kecerdasan buatan AI. Jadi sudah akan tiba masanya nanti manusia dan mesin ini akan bersatu. Malah mesin juga akan berfikir seperti manusia, sentient being. Jadi kalau kita tidak ada undang-undang yang lebih menyeluruh susulan daripada undang-undang ini, saya khawatir dalam kita menjadi juara data center dan sebagainya, kita juga akan berdepan dengan ancaman yang lebih berbahaya dari segi apa yang saya sebutkan tadi, iaitu ketunggalan teknologi yang bakal berlangsung dengan AI. Jadi Tuan Yang Pertua, Yang Berhormat Menteri, yang terakhir saya ingin cadangkan, mungkinlah untuk memastikan padu ini selamat, terkawal dan dipercayai rakyat Malaysia, saya cadangkan padu dipindahkan di bawah Menteri Digital. Kerana apa? Saya khawatir, saya bersetuju dengan Yang Berhormat Speaker Dewan Undangan Negeri Johor. Apa saya tak setuju dengan dia banyak-banyak perkara? Sebab saya rasa rakyat tak percaya dengan Yang Berhormat Pandan. Sebab dia ni dulu saudagar data. Dia buat kerja dekat Invoke. Jadi kita pun tahu apa dia buat di Julau dalam pemilihan PKR dulu. Ya. Jadi saya yakin kalau Yang Berhormat Menteri Digital yang pegang padu, rakyat akan lebih ramai menyertainya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Machang. Saya jemput Yang Berhormat Petong. Terima kasih Puan Yang Dipertua kerana memberi peluang kepada saya untuk turut mengambil bahagian bagi membahaskan rang undang-undang keselamatan cyber 2024 pada hari ini. Puan Yang Dipertua, akta yang dicadangkan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan cyber negara dengan kehendaki pematuhan terhadap langkah-langkah standard dan proses tertentu dalam pengurusan ancaman keselamatan cyber dan insiden keselamatan cyber terhadap infrastruktur maklumat kritikal negara. Ini disebabkan oleh penggunaan yang amat meluas sistem serta peranti teknologi maklumat dan komunikasi dalam melaksanakan pelbagai fungsi dan urusan sektor awam dan sektor swasta. Pengembalan RUU keselamatan cyber ini amat bertepatan dengan situasi perkembangan teknologi digital semasa lebih-lebih lagi bagi menampung kelompangan akta berkaitan sedia ada. Namun demikian, Betong mengucapkan tahniah kepada Menteri di atas pembentangan RUU ini. Dalam kita menghadapi cabaran dalam sekitar dan teknologi yang berkembang pesat dan pantas, ketahanan cyber bukan lagi sekadar isu teknikal tetapi telah menjadi isu keselamatan nasional yang memerlukan tindakan segera. Aspek keselamatan dan jenayah cyber bukan sahaja berkait dengan aktiviti pengudaman, kebocoran data dan penipuan cyber tetapi turut merentasi penggunaan platform media sosial dan soal integriti. Sebagai contoh, di platform media sosial berhubung buli cyber yang menimbulkan suasana tidak selamat dalam dunia cyber itu sendiri.
Puan Yang di-Pertua, keselamatan cyber bukan hanya dilihat dari sudut pengodaman dan eksploitasi sistem, tapi juga merentasi